Hari yang indah, penuh ceria. Hari yang berbahagia, penuh bermakna. Kami bawakan kepada anda semua Majlis Pelancaran Hari Nilam Selangor tahun 2022. Hadirin yang dihormati sekalian, demi negara yang tercinta, ke arah Malaysia maju, marilah sama-sama kita membuka tirai majlis pada hari ini dengan nyanyian lagu negaraku dan lagu negeri Selangor. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas nyanyian rangkaian lagu itu tadi. Yang berbahagia, Datin Nurfaridah binti Bakar, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran yang menjalankan tugas Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusaha, Puan Hajah Marfuatun binti Sastro, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah. Yang berusaha, Encik Nuri bin Husin, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Barisan Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor, Barisan Ketua Penolong Pengarah Sektor, Penolong-penolong Pengarah Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Pegawai-pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Negeri Selangor, Barisan Pengetua dan Guru Besar Sekolah-Sekolah Negeri Selangor, guru-guru, tuan-tuan, puan-puan dan hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam JPN Selangor terbilang dan salam keluarga Malaysia. Sirih pinang di dalam puan, buat santapan putera idaman, sebagai hidangan puteri rupawan, buat cicipan dagang dan maulan. Selamat datang kami ucapkan bagi tuan-puan yang beriman ke sidang majlis penuh ta'akulan bersama meraih ukhuwah dan taulan. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah kerana dengan berkat kerahmatan dan keizinannya juga kita berkumpul secara dalam talian bagi menjayakan Majlis Pelancaran Hari Nilam Selangor tahun 2022. Sekalung penghargaan dan terima kasih kepada para penonton yang sudi hadir dalam Majlis Pelancaran Hanis pada hari ini.
Hadirin sekalian, dengan Bismillahirrahmanirrahim, lafaz dimulakan. Dengan Bismillah, restu dipinta. Semoga majlis dalam keredoannya. Semoga kronologi acara beroleh berkatnya. Majlis dengan ini menjemput Encik Syahrul Nizam bin Munji, Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, kami menzahirkan kesyukuran kami kepadamu kerana dapat berhimpun pada hari yang gemilang ini, sempena majlis pelancaran Hari Nilam Selangor dan webinar memperkasa program Nilam dan galakan membaca tahun 2022. Kami memohon kepadamu jua, ya Allah, limpahkanlah taufik, hidayah, petunjuk dan inayahmu kepada kami. Mudah-mudahan majlis kami pada hari ini menjadi perhimpunan yang engkau redai dan rahmati. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal maghfirah. Kami memohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah majlis kami pada hari ini penuh dengan keberkatan dan keredaanmu, dan jadikanlah ia sebagai satu wadah yang mampu melonjak kemenjadian kepada warga sekolah di negeri Selangor khususnya. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Berkatilah urusan dan usaha kami dengan limpahan rahmat-Mu, ya Allah. Hiasilah diri dan hati kami dengan sifat mahmudah, terpuji. Muliakanlah kami dengan cahaya keimanan dan ketakwaan. Ceriakanlah kehidupan kami dengan keselamatan dan kesihatan yang sempurna. Kurniakan kami rumah tangga yang bahagia, anak yang soleh, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, hutang yang terbayar, keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Eratkanlah perpaduan dan kasih sayang di kalangan kami, ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahuma fina wa la ma'ana wa man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Syahrul Nizam bin Munji atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dikasihi, sebagai pembuka persada ucapan, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Encik Muhammad Nuri bin Husin, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam JPN Selangor Terbilang dan salam keluarga Malaysia. Yang berbahagia, Datin Nur Faridah binti Bakar, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran,
yang menjalankan tugas pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusaha Puan Hajah Marpuatun binti Sastero, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah JPN Selangor, Ketua-Ketua Penolong Pengarah Kanan dan Ketua-Ketua Penolong Pengarah Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Pegawai-Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Negeri Selangor, semua warga Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, barisan pengetua dan guru besar sekolah-sekolah negeri Selangor, guru perpustakaan dan media sekolah-sekolah negeri Selangor, guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita merakamkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama dalam Majlis Pelancaran Hari Nilam Selangor atau HANIS bagi tahun 2022 ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datin Nur Faridah binti Bakar, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran yang menjalankan tugas Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor atas kesudian beliau bagi menyempurnakan Majlis Pelancaran Hari Nilam Selangor HANIS tahun 2022. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua hadirin kerana sudi bersama-sama bagi meraihkan Majlis Pelancaran Hari Nilam Selangor HANIS tahun 2022 yang diadakan secara maya melalui saluran YouTube rasmi JPN Selangor dalam bulan Ramadan yang barakah ini. Hadirin dan hadirat sekalian, Majlis Pelancaran HANIS ini merupakan pemula kepada semua sekolah dalam negeri Selangor yang terbilang ini untuk melaksanakan program dan aktiviti nilam serta galakan membaca sepanjang tahun untuk mewujudkan budaya membaca dan budaya ilmu dalam kalangan murid dan warga sekolah. Selaku payung kepada pelbagai adunan aktiviti galakan membaca di sekolah, program nilam ini dilaksanakan bermula dengan tahun 1 bagi sekolah rendah dan tingkatan 1 bagi sekolah menengah, di mana rekod pembacaan murid-murid ini akan diambil kira sebagai salah satu elemen penting dalam pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum PAJSK dan ianya akan berterusan sehingga tamat persekolahan. Kata-kata hikmah seperti seseorang yang banyak bertindak dan membaca akan banyak melihat dan mengetahui. Justru, sebagaimana yang kita sedia maklum, amalan membaca merupakan sebahagian proses pembelajaran sepanjang hayat. Dalam setiap pembacaan, dalam setiap helaian buku yang kita buka, pasti ada pengetahuan baru yang diperoleh, sama ada ilmu secara teori atau melalui pengalaman yang diceritakan oleh penulis. Manakala, seiring dengan kemajuan dunia digital pada hari ini, pembacaan tidak hanya terhad kepada bahan-bahan fizikal dan maujud sahaja. Malahan, bahan bacaan dalam talian atau secara maya boleh didapati dengan mudah dan tanpa had. Hari Nilam Selangor atau HANIS merupakan kesinambungan usaha-usaha untuk melahirkan budaya membaca dan budaya ilmu dalam kalangan murid dan guru serta warga sekolah. Selaras dengan usaha untuk memperkasakan program nilam dan juga pendidikan digital, Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan SSTP, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dengan kerjasama Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan USTP, Pejabat Pendidikan Daerah Gombak telah melaksanakan pembangunan sistem iSel Nilam Selangor. Sistem perekodan yang akan digunakan pakai oleh semua sekolah di negeri Selangor ini merupakan satu usaha yang menyeragamkan perekodan data bacaan nilam murid. Sistem ini akan menggunakan ID delima pengguna dan diharap dapat memperkasakan Pusat Sumber Sekolah atau PSS sebagai pusat pembelajaran digital, Digital Learning Center melalui pembangunan laman web sekolah atau laman web PSS. Yang berbahagia Datin, tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian, untuk merealisasikan pelaksanaan aktiviti dan program galakan membaca di sekolah, semua pihak perlu saling bekerjasama bagi memastikan kejayaan program ini. Terdapat kajian yang menyatakan bahawa PGB sebagai ejen perubahan perlu meletakkan pencapaian dalam program membaca sebagai salah satu hala tuju sekolah. Di samping berusaha mewujudkan iklim pembacaan yang kondusif, menyediakan suasana pembelajaran yang dapat memenuhi keperluan murid dan menubuhkan satu pasukan literasi yang mempunyai perancangan strategik yang berfokus. Justru,
Guru Perpustakaan dan Media atau GPM yang telah dilantik di sekolah berperanan penting untuk menerajui pasukan literasi dan menguruskan PSS sebagai nadi penggerak aktiviti membaca. Untuk itu, pihak SSCP turut akan membawakan satu webinar pada hari ini yang bertajuk Memperkasakan Program Nilam dan Galakan Membaca Negeri Selangor tahun 2022 sejurus selepas majlis pelancaran ini. Webinar ini merupakan satu perkongsian ilmu dan pengalaman daripada GPM Cemerlang Negeri Selangor dalam mengurus dan melaksanakan program nilam dan galakan membaca di sekolah mereka. Adalah diharapkan agar perkongsian ini dapat memberi suntikan idea dan semangat kepada GPM-GPM yang lain khususnya dan guru-guru serta warga sekolah amnya. Hadirin dan hadirat yang hormati sekalian, besarlah harapan kami agar usaha-usaha seperti ini tidak akan terhenti setakat ini sahaja dalam usaha kita untuk melahirkan insan berpengetahuan dan memudayakan pembelajaran sepanjang hayat. Dengan adanya warga pendidikan yang aktif membaca, insya-Allah negara kita akan mempunyai warga yang berminda kreatif, inovatif, berfikiran terbuka serta mampu melihat sesuatu perkara daripada pelbagai perspektif. InsyaAllah kita akan terus fokus dalam merancang pelbagai program untuk menjayakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 yang menjadi tulang belakang kepada semua program dan aktiviti di KPM. Akhir bicara, sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam menjayakan program pada hari ini. Terutamanya kepada Yang Berbahagia Datin Nur Faridah binti Abu Bakar, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada hari ini. Semoga usaha kita dan hasrat pelaksanaan aktiviti dan program nilam serta galakan membaca akan mencapai objektif yang diharapkan. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang melayang si anak kedidi. Terima kasih Tuan atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian, Majlis Pelancaran Hari Nilam Selangor tahun 2022 diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Datin Nur Faridah binti Abu Bakar, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran yang menjalankan tugas Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan pelancaran Hari Nilam Selangor tahun 2022 pada hari ini. Dengan penuh takzimnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis. Selamat sejahtera dan salam GPN Selangor terbilang. Yang berusaha Puan Hajah Marfuatun binti Sastro, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah, Ketua-Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor GPN Selangor, Ketua-Ketua Penolong Pengarah Sektor Penolong-Penolong Pengarah Sektor GPN Selangor, Pegawai Pendidikan Daerah, pegawai-pegawai di GPN dan juga di PPD, Barisan Pengetua dan Guru Besar Sekolah-Sekolah Negeri Selangor, Guru Perpustakaan dan Media, guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang saya hormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kita berjumpa pada hari ini dalam majlis yang sungguh bermakna dalam kita memperkasakan program nilam. Kita akan melihat kepada bagaimana terujanya murid-murid kita dalam melaksanakan program nilam dengan penambahbaikan yang kita akan laksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak urus setia iaitu SSTP dengan kerjasama semua pegawai di daerah dalam kita melaksanakan pelancaran Hari Nilam Selangor atau dengan nama glamournya Hanis bagi tahun 2022. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada SSTP atas usaha untuk mengadakan majlis pelancaran hari ini dalam situasi norma baharu di mana kebanyakan program dan majlis dilaksanakan secara dalam talian.
Matlamat program Hanis ini diadakan adalah untuk menyemai dan menggalakkan budaya membaca dalam kalangan murid selaras dengan hasrat dan aspirasi murid dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Program Hanis juga merupakan satu aktiviti tahunan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor yang dilaksanakan sebagai pemula bagi pelaksanaan kempen Galakkan Membaca setiap tahun untuk membugarkan program nilam di sekolah-sekolah negeri Selangor. Program ini bertujuan untuk mengukuhkan budaya membaca dan menanam sikap cintakan ilmu melalui pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan pembacaan dalam kalangan murid dan guru. Saya juga dimaklumkan bahawa SSTP, Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan, telah menyusun pelbagai program dan pertandingan untuk memberi ruang dan peluang kepada murid-murid dalam mengasah bakat dan minat dalam bacaan seperti kempen membaca, pertandingan bicara buku, program resensi buku kegemaran peringkat daerah dan negeri Selangor, bengkel pengkarya muda, penilaian anugerah nilam dan banyak lagi. So marilah kita sama-sama mewar-warkan dan juga mengambil bahagian dalam semua aktiviti ini agar anak-anak kita mempunyai peluang untuk lebih berkarya dan membaca. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebagaimana yang kita sedia maklum, buku atau bahan bacaan dan membaca berpisah tiada. Kalau ada buku tanpa membaca, tak ada gunanya buku berkenaan. So, sejarah telah membuktikan bahawa buku dan bahan bacaan mempunyai peranan yang penting dalam mencipta dan merangsang perkembangan ilmiah dan seterusnya tamadun manusia. Ianya berupaya membenihkan ilham pemikiran kritis dari segi politik, falsafah serta sosioekonomi dalam kalangan kelompok manusia. So, membaca juga tidak dinafikan sebagai titik permulaan jelajah ilmu para cendekiawan dan filsaf dunia barat maupun timur. So, klasik maupun moden dalam dunia pendidikan digital hari ini, proses pembacaan boleh dilaksanakan mengikut pilihan hati pembaca sama ada membaca bahan bacaan yang maujud atau fizikal ataupun bahan bacaan yang boleh didapati tanpa had di dalam talian. So, dalam program nilam yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998, murid hanya perlu membaca sebanyak mungkin buku fiksyen ataupun bukan fiksyen, bahan bukan buku dan bahan digital dalam sebarang genre dan sebarang bahasa asalkan dapat menambahkan pengetahuan serta bacaan tersebut direkodkan dalam sistem iSel Nilam Selangor yang akan digunapakai oleh semua sekolah dalam negeri Selangor dalam masa terdekat ini. So, sistem iSel Nilam Selangor ini merupakan sistem yang dibangunkan oleh SSTP dengan kerjasama USTP PP Gombak sebagai satu solusi yang memungkinkan perekodan data dilaksanakan secara berpusat dan seragam. Tahniah kepada PPD Gombak atas kreativiti dan inovasi ini yang memberikan faedah kepada semua yang terlibat dalam program nilam ini. So, objektif utama sistem ini adalah untuk memudahkan murid-murid merekod data bacaan nilam secara dalam talian
di mana-mana sahaja mereka berada dan pada bila-bila masa. Manakala murid-murid yang tiada kemudahan peranti atau liputan internet masih boleh merekodkan bahan bacaan mereka secara manual dan seterusnya boleh memohon bantuan dari guru atau pengawas PSS untuk merekodkan dalam sistem iSel Nilam Selangor. Saya ingin menyeru kepada semua guru dan warga pendidik agar sentiasa mempromosikan kepada murid untuk merekod setiap bahan yang telah mereka baca. So ini adalah kerana data bacaan nilam murid ini adalah sesuatu yang penting dan turut menyumbang kepada skor komponen ekstrakurikulum dalam pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum, iaitu PAJSK. Di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada SSTP JPN Selangor dengan kerjasama Unit Sumber dan Teknologi Pejabat Pendidikan Daerah Gombak di atas inovasi ini. Sekali lagi, tahniah dan syabas adalah diharapkan dengan penggunaan sistem ini, program Nilam dan galakan membaca negeri Selangor dapat diperkasakan. Para hadirin sekalian, bagi merealisasikan hasrat kerajaan untuk membentuk masyarakat berilmu dan suka membaca, pihak sekolah dikehendaki meneruskan program galakan membaca di sekolah selepas ini. Bukan hanya selepas ini, sebelum ini dan pada bila-bila masa. Besarlah harapan kami agar guru dan murid dapat menjadikan tabiat membaca sebagai satu budaya yang diamalkan di sekolah dan di mana-mana sahaja. Di era globalisasi sekarang, membaca bukan sahaja bergantung kepada bahan buku semata-mata, malahan bahan bacaan dalam bentuk digital yang boleh dicapai secara dalam talian juga diambil kira. Perpustakaan awam termasuk Perpustakaan Awam Negara Malaysia dan Perpustakaan Awam Negeri serta perpustakaan di sekolah-sekolah juga banyak menyediakan pelbagai bahan bacaan dalam bentuk digital melalui pautan rak buku maya. Ini saya dah lihat memang banyak sekolah telah mengadakan rak buku maya. Tekan-tekan, klik-klik dah boleh membaca buku yang ada di alam maya. Kita tidak perlu lagi berada di perpustakaan secara fizikal untuk membaca bahan-bahan ilmiah ini. So, marilah kita bersama-sama menerapkan budaya yang baharu ini agar kita mudah untuk mencapai bahan-bahan bacaan kita. So, oleh itu, guru dan murid haruslah merebut peluang ini dan bergerak selari dengan peredaran masa bagi mendapatkan ilmu dan seterusnya membentuk masyarakat yang gemar membaca dan berpengetahuan luas. Marilah kita sahut cabaran KPM untuk meningkatkan purata bacaan murid sebanyak 40 buah buku setahun. Kalau 1 bulan berapa kena baca tu? 3. Hampir. 3 buah buku. Kalau 3 buah buku baru 36. Ini 40 kita tingkatkan. Ada bulan-bulan yang kita baca 4 buah buku. So, data bacaan bagi tahun 2021 telah menunjukkan peningkatan kepada 95% pelibatan murid sekolah rendah dan menengah dalam pelaksanaan nilam berbanding hanya 93% pada tahun 2020. Lihat ada peningkatan. So, tahniah kepada semua anak-anak murid dan juga guru-guru yang terus membaca. So, bagi tahun 2022 ini,
kita mahukan tadi 40 buah berbanding dengan 31 bahan bacaan yang telah kita baca sebelum ini. So tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, faktor yang menyumbang kepada kadar bacaan pada tahap agak rendah ialah kekangan yang dihadapi ketika kemuncak penularan wabak COVID-19. Ini macam terbalik. Kita mahukan sebenarnya apabila berlakunya penularan wabak COVID-19 ini, kita berada di rumah. Kita boleh mencapai digital, bahan-bahan digital lebih murah, lebih mudah untuk kita mendapatkan bahan bacaan. Oleh itu, saya sekali lagi berharap agar purata bacaan murid bagi tahun ini meningkat. Bukan hanya 40 buah buku tetapi lebih daripada itu. Kita selalu mewar-warkan JPN Selangor terbilang, so kita mahu benar-benar JPN Selangor terbilang dengan bacaan yang melebihi daripada sasaran kita. So aktiviti yang berkaitan dengan galakan membaca yang telah dilaksanakan dengan jayanya di sekolah perlu diteruskan, ditambah baik, diperluas dan ditambah dengan aktiviti-aktiviti yang baru agar murid-murid kita tidak merasa bosan untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di dalam program galakan membaca. Usaha ini perlulah disokong dengan pelbagai promosi melalui media massa, media sosial serta penglibatan tokoh-tokoh ilmuwan, profesional dan sebagainya. So, kita perlu berfikir di luar kotak agar kita dapat membawa lebih ramai individu, tak kira dalam aras mana mereka, di tahap mana mereka, untuk bersama-sama menyertai aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di peringkat sekolah, daerah dan negeri. So, untuk itu saya sekali lagi ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua yang bersama-sama dalam program ataupun dalam Hanis. Saya suka sebut perkataan Hanis ini. Dia bukan hanya kepada individu yang manis-manis, yang kacak-kacak di kalangan anak-anak murid kita, juga di kalangan guru-guru. Okey, syabas dan tahniah kepada SSTP. Syabas kepada PPD Gombak dalam inisiatif untuk menganjurkan program ini, dan juga saya sangat teruja dengan ISEL Nilam Selangor, di mana ia akan membantu kita untuk mendapatkan data penyertaan murid-murid dalam program Nilam, dan dari situ nanti kita dapat menganugerahkan dengan mudah kepada murid-murid kita yang cemerlang dalam pembacaan mereka. So, sekali lagi dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Hanis bagi tahun 2022. Dengan itu bersama-samalah kita menyemarakkan amalan membaca. Seperti saya nak quote satu kat sini. A reader lives 1,000 lives before he dies. The man who never reads lives only once. Betul ke tidak tu? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya sekali lagi merasmikan majlis pelancaran Hari Nilam Selangor atau Hanis tahun 2022. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.
sudi memberi. Sekalung terima kasih kami sertai. Segugus penghargaan terpahat di hati. Majlis dengan ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datin atas kesudian menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis kita pada hari ini. Kini, tibalah masanya untuk kami mengumumkan senarai sekolah-sekolah yang mencapai KPI purata bacaan nilam iaitu sebanyak 40 bahan dan ke atas berdasarkan kutipan data nilam tahun 2021 yang lalu. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, KPI ini adalah bersamaan dengan yang telah ditetapkan oleh Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan BSTP Kementerian Pendidikan Malaysia. Marilah kita sama-sama saksikan. Tahniah dan syabas kepada sekolah-sekolah yang telah mencapai KPI purata bacaan 40 bahan dan ke atas bagi tahun 2021. Untuk makluman, sekolah-sekolah ini akan menerima sijil penghargaan dari pihak Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Semoga penghargaan ini menjadi pemangkin kepada kita semua untuk meneruskan kecemerlangan pada tahun 2022. Hadirin yang dikasihi sekalian, maka dengan ini berakhirlah sudah Majlis Pelancaran Hari Nilam Selangor tahun 2022. Saya sudahi dengan serangkap pantun. Tenang-tenang air di kali, tempat mandian putera dan puteri. Sempurna sudah majlis dirai, salah dan silap harap dimaafi. Untuk makluman hadirin sidang penonton sekalian, saya akan menjemput Cikgu Astura binti Abu Bakar, ikon GPM Negeri Selangor tahun 2021 dan 2018 untuk mengendalikan program seterusnya iaitu webinar memperkasa program nilam dan galakkan membaca Negeri Selangor tahun 2022. Dipersilakan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Hajah Jamnah binti Zulkifli, penolong pengarah SSTP Negeri Selangor. Yang berbahagia, Datin Nur Faridah binti Abu Bakar, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran yang menjalankan tugas Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusaha
Puan Hajah Marpuatun binti Sastero, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah. Yang berusaha Cik Nuri bin Husin, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Barisan Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor. Barisan Ketua Penolong Pengarah Sektor. Penolong-penolong pengarah sektor Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Pegawai-pegawai pendidikan daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Negeri Selangor. Barisan pengetua dan guru besar sekolah-sekolah Negeri Selangor, serta guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnia serta inayahnya dapat kita bersama-sama bersua secara dalam talian pada pagi ini untuk program webinar memperkasakan program Nilam dan galakkan membaca Negeri Selangor tahun 2022. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran anda semua yang sudi untuk meluangkan masa dengan menyertai live kita pada pagi ini. Sebelum memulakan majlis, saya ingin mengajak para penonton untuk sama-sama berkongsi pautan live ini agar lebih ramai dapat bersama-sama kita pada pagi ini. Soalan boleh ditinggalkan di ruangan komen sepanjang webinar ini berlangsung. Saya, Astura binti Abu Bakar, Guru Pustakaan dan Media Sekolah Kebangsaan Bandar Anggerik, adalah moderator anda pada pagi ini. Maka molek kiranya saya memperkenalkan tetamu istimewa webinar kita pada pagi ini. Orang yang sangat berpengalaman. Yang sebelum tu saya akan memperkenalkan beliau, iaitu Cikgu Fenty Husaini. Beliau mendapat pendidikan awal, pendidikan perguruan di Maktab Perguruan Perempuan Raja Melewah di Negeri Sembilan. Melanjutkan pelajaran ke Jepun, iaitu mengambil ijazah kesusasteraan bahasa Jepun, kepujian ataupun Retaku di Universiti Jepun. Kemudian beliau bertugas di pernah bertugas di SK Tok Muda Kapar Selangor. Kemudian beliau juga pernah bertugas di SK Desa Putra Kajang Selangor. Selepas balik daripada Jepun tu, beliau mendapat tawaran bertugas di SBP Integrasi Gombak. Menjadi GPM bermula pada 3/9 pada 2012. Kira lebih kurang berapa tahun tadi Cikgu Fenty? 10 tahun. Hebat sangat sebab saya mengenali beliau ni dari 2017. Kami sama-sama bawa anak murid untuk Tokoh Nilam peringkat kebangsaan pada 2017. Jadi hebat sangat kita minta Cikgu Fenty berkongsi pengalaman dia, bagaimana dia membawa anak murid dia, Umar dia tak silap saya, Umar Qayyum sampai ke peringkat kebangsaan. Memang hebat anak Umar ni, dengan dia punya budi pekerti dia pun memang bagus. Jadi kita nak minta Cikgu Fenty kongsi bagaimana dia boleh melahirkan tokoh-tokoh Nilam ini. Jadi supaya GPM ni akan dapat ilmu tentang bagaimana melahirkan tokoh-tokoh Nilam. Jadi pelbagai aktiviti, pelbagai perkongsian yang akan Cikgu Fenty bagi pada kita pada hari ini, pada pagi ini. Jadi jom kita sama-sama mendengarnya. Dipersilakan. Terima kasih Puan Astura, pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Minasang ohayo gozaimasu. Hajime mashite. Watashi wa Fenty desu. SPY Gombak no sensei desu. これから皆さんと一緒にピンタニラについて話したいと思います。どうぞよろしくお願いします。Ambil translate kan lah. Akak pun tak tahu. Translate kan. Apa tu? Perkenalkan nama Saya Fenty dari Sekolah Cikgu SPB Integrasi Gombak. Hari ini kita akan bersama-sama dalam webinar ini untuk untuk berkongsi
mengenai nilam. Salam perkenalan. Dozo yoshiko onegaishimasu. Kalau nak belajar bahasa Jepun kita personal ya. Bila boleh belajar dengan Cikgu Fenty. Okey, silakan Cikgu Fenty. Okay, Alhamdulillah dapat kita berkumpul hari ini bersama-sama ya untuk berkongsi mengenai program nilam ya, bersempena dengan pelancaran nilam Selangor ataupun Hanis 2022. Okay, saya nak berkongsi sedikitlah pengalaman ya dan pengetahuan dalam menjayakan Niglam di sekolah saya. Apa Nilam. Nilam. Nilam di sekolah tu saya pendekatan pintar nilam yang saya jalankan di sekolah dengan kerjasama pengurusan, pentadbir, rakan-rakan guru dan juga PPD Gombak yang sentiasa memberi sokongan dan kerjasama dalam menjalankan program nilam di sekolah. Pertama sekali, pintar. Apa itu pintar? Pintar tu akronim daripada P. Pertama sekali P iaitu persekitaran yang kondusif. I, integrasi dalam kurikulum dan co-kurikulum. T, tema ataupun pameran bertema yang terkini, yang bersesuaian dengan anak-anak murid kita. Kemudian aspirasi anugerah, iaitu kita berikan pengiktirafan kepada anak-anak murid yang telah mencapai nilam. Selalu kita bagi apa? Sijil, hadiah, voucher, koperasi. Kerana budak-budak suka tu. Kalau sekolah menengah cakap, memang dia suka. Tunggu dapat hadiah. Dapat hadiah. Kemudian R, rangkaian kolaboratif. Kalau mula-mula nasib baik terangkan. Mula-mula akak ingat pintar tu, pintar tu bijak. Rupanya akronim. Ya. Menarik, memang menarik. Apa itu persekitaran yang kondusif? P itu. P itu kita kena ada di sekolah, wujudkan di sekolah supaya mewujudkan suasana kat sekolah kita, mood untuk membaca di mana-mana sahaja. Maknanya satu sekolah tu ada memang sudut-sudut bacaan. Sudut-sudut bacaan. Alhamdulillah. Di sekolah kita letakkan sama ada secara buku ataupun digital. Di sekolah. Maknanya macam mana QR code? Diorang pakai QR code. Diorang boleh bawa handphone ke? Di sekolah kami ada mereka boleh bawa iPad, tapi ada hari-hari dia. Hari-hari okay. Dan di library juga kami ada sediakan digital, dinamakan digital library, ada notebook. So pelajar boleh pinjam waktu selepas habis waktu prep, boleh pinjam. Dan sebab kita tutup library dalam pukul 5 petang. 5 petang. Pagi buka 7.30. 7.30 pagi. Dah buka. Tapi waktu PDPC tu bersama guru-guru, waktu petang tu murid sendiri ke library untuk meminjam bahan-bahan. Dan juga pusat sumber kami berkonsep minimalis, santai lah. Dia tak ada bunga. Tak ada bunga. Budak-budak boleh duduk bersantai-santai. Okay, kemudian di luar pusat sumber tu ada pusat akses kami. Ada bukan di dalam saja tapi di luar. So budak boleh akses di luar waktu pukul 5 tu, mereka boleh akses bahan-bahan. Boleh melawat ke ni? InsyaAllah boleh lepas dalam bulan puasa. Kita sama-sama pergi melawat, tengok ya. Mana memang betul-betul ke arah digital. Digital. Sebab dia pun sekolah asrama penuh. Okey. Di bawah lobi tu, di foyer tu juga ada iSmart, dipanggil iSmart pun ada komputer. Ni tingkat berapa ni dia? Tingkat 3. Tingkat 3. Kayangan juga. Tingkat 3. Okey. Lepas tu kami ada konti radio, di mana murid-murid boleh buat lisensi buku lah selepas waktu perhimpunan pagi. Ada yang bertugas lah kena bagi lisensi buku, dan kemudian rak buku dan wakaf bacaan lah di sudut-sudut di sekolah. Kami letakkan. Kemudian selain tu kita juga ada portal PSS, di mana ada murid boleh catat rekod nilam dalam portal PSS tu. Dan juga ada pautan e-book dalam tu. Saya rasa memang nampak perbezaan ni sekolah asrama penuh dengan sekolah harian biasa. Sebab mereka ni pandai. Jadi dia mesti nak benda yang up to date. Yes, up to date. Jadi memang kena satu benda yang baru ni yang boleh kita orang belajar. Ya, kami semua GPM ni belajar, perkongsian. Memang menarik sangat ya. Sekolah harian dengan sekolah asrama penuh memang beza lah.
Sebab ni budak pandai ni, dia tak bau yang biasa-biasa. Dia nak yang dah biasa dari wow. Buku-buku pun Buku pun kan. kita buat sekali selidik dengan murid-murid apa yang mereka minat. Buat kajian tindakan lah. Kita okey, bagus. Okey. Kemudian kita ada QR code. Di depan library tu ada peta dunia. Di peta dunia tu ada Seven Wonders of the World. So kita tekan QR code, so murid boleh scan lah QR code tu. Kemudian di taman herba, di di kolam kolam ikan kami letakkan lah. Maknanya di sekitar semua pembelajaran. Ini boleh wakil kebangsaan insya-Allah. Pada satu hari nanti. InsyaAllah. Wakil ya. Cuba sebenarnya kita kena mencuba. Dan nampak dia punya ke arah digital tu memang layak untuk pergi bertanding. Ya boleh ya. Ni cabaran daripada Kak As sebelum pencen. Lepas tu dan kita kena pastikanlah bahan-bahan yang kita ada tu up to sentiasa bertukar, bermaklumat. Dan juga kami juga sekarang dalam proses untuk mewujudkan garden library. Dah buat 10% tanam apa tu? Garden library tu maksudnya sekarang ada ni pocket cactus. Okay. Dan juga untuk buat vertical garden. Teruja sangat nak pergi melawat ni. Selain daripada tu kami juga ada juga kita hantar buku ke kelas-kelas. Okey, macam baklon tu lah. Tapi sudah nama apa? Books on the go. Books on the go. Yang ni pengawas sumber yang kita ambil buku yang dia minat. Dalam sebulan saya letakkan dalam kelas. Sebab bagi penyang sebulan. Sebulan. Memang sentiasa dalam kelas tu lah. So murid boleh baca bila-bila saja. Masa-masa senggang mereka. Sebab mereka ada dalam kelas prep malam ada, prep petang ada. Memang guna kelas diorang sendiri lah. Jadi selamat sikit kan diorang tahu dah benda tu ada dalam kelas. Jadi pengawas tu bertanggungjawab lah untuk jaga buku tu. Kita juga sekali tak langsung kita pupuk juga sifat tanggungjawab, integriti pada maknanya di mana-mana boleh membaca, bila-bila masa boleh membaca. Tak ada excuse. Tak nak membaca. Tu. Sekarang ni kita nak buku cari budak, bukan murid nak terpaksa kan kita sebagai GPM ni berfikir macam mana nak bagi budak-budak ni membaca. Kalau akak duk kejar, marilah. Bayang hari-hari tu pun lambai-lambai budak untuk membaca buku. Itulah semangat GPM yang sentiasa kita fikir, apa nak buat, lepas nak buat apa. Ya. Okey. Kadang selain tu kita juga ada integrasi dengan kurikulum, dengan unit core kurikulum. Macam baru ni minggu lepas kami baru menjalankan taklimat lah PHJSK dan nilam kepada murid-murid tingkatan 1 dan 2 secara online. Masa tu mereka baru masuk hari Isnin. Baru je betul dia baru lapor diri. So kita dah mulalah program cepat ni. Lapor diri dah budak-budak dah dapat. Betul. Awal-awal dah buat apa dah ni. Ingatkan diorang tu. Betul. Lepas tu dalam panitia BM dan BI mereka dah tetapkan contoh yang 1 kena baca 30 bahan. Form BM kena baca 20 bahan. Target lah. Dia ada target dia budak-budak ni. Budak-budak kena baca target. Akhir tahun besok mesti budak dah capai bintang. Target pada murid-murid. GPM semua ya. Tolong ni bagus, menarik. Ya boleh kita Cikgu Fenty kongsikan bagaimana sekolah SPP Gombak. Dia boleh buat macam ada target dia. Ini yang kita nak. Kalau boleh semua sekolah buat macam itu. Supaya bila dah akhir tahun tu taklah tercari-cari. Siapa yang baca banyak mana. Maknanya setiap budak mesti membaca. Mesti membaca. Dia pakai ada buku ke macam SPP dia pakai buku dan online dan juga Google Form dan juga buku. Okey. Dan kita kerjasama antara panitia tu juga sangat penting lah untuk membangunkan program nilam tu. Diorang ada masa lah timetable untuk masuk pusat sumber untuk buat nilam ada tak? Tak ada. Tak ada? Dia lepas. Macam diorang kelas daripada pukul kalau menengah rendah daripada pukul 7.30 sampai pukul 3.30. Tapi memang tak ada masa hari Selasa tu memang nilam. Di satu nilam tak petang tu lah buat nilam. Nilam buat petang. Jadi waktu tu mereka kena buat nilam lah. Suka tak suka? Kena buat nilam. Dan kemudian setiap pagi ini budaya lah kita wujudkan budaya pada murid-murid. 7 pagi
mereka kena baca surah pilihan sebelum mula perhimpunan. Bukan macam nak dia pilih budak-budaknya ke atau ramai-ramai baca? Ramai-ramai. Oh. Lepas habis sarapan, Okey. mereka kumpul pukul 7 di kalang tempat perhimpunan. Okey. Semua orang kena baca Oh. surah pilihan. Mana hari ni surah apa? Ya, memang cikgu tetapkan ke surah, surah tu ke? kena buku. Oh, Buku okey, tu, okey. buku tu surah pendek je lah. surah pendek. Ayat azim tu ya. So Okey. jadi setahun tu mereka bolehlah menghafal Betul lah. secara tak langsung lah sebenarnya. Bagusnya bagus. Two in one. Dapat nilam boleh, dia boleh dapat pula, dia dapat hafal lagi surah tu. Walaupun nilam tu Quran tak ada dalam nilam, ya, tapi tak budaya boleh. tu, Ya. budaya membaca tu Dia kita kalau wujudkan. tanam dalam diri tu suka baca, di mana-mana pun dia akan ada buku di tangan. Itu yang kita nak cari sekarang ni, budak-budak ni. Kat rumah memang dah tahu dah apa yang ada di tangan mereka. Tapi yang di sekolah ni lah, yang budaya yang kita hari-hari. Semua orang mesti ada. Buku tu jadikan sahabat. Kita kena mesti selalu cakap. Kalau cakap kan, kalau perhimpunan kena radio sekolah kat pun, jadikan buku sahabat anda. Di mana-mana bila kita buka je buku, kita akan buka dunia ni. Banyak pengetahuan yang awak tahu. Cuba tanya budak-budak pandai kan. Ada tak budak pandai tiba-tiba pandai? Tak. Dia mesti kena buka buku. Budaya tu kena ada, kena betul, wujud betul. dalam diri Kita mereka. tanamkan. Sebenarnya dari rumah. Bukan kita dari sekolah, dia dah besar. Ya, okey cikgu. Lagi ada Cikgu Fenty. Kemudian selain pada tu ada pameran bertema lah. Oh. Saya rasa semua SGPM buat Ya, bertema. betul. Mungkin 2 bulan sekali tukar kan. Akak selalu ikut perayaan lah. Perayaan raya, Taman Cina. Taman Cina. Kita juga boleh buat sesuatu pameran yang ikut minat. Contoh minat hobi. murid. Hobi. Memang kalau bila hobi budak-budak memang suka. Semacam benda dibawa apa pun yang dia sekolah. boleh buat. Betul. Macam saya ada buat Jepun lah. Sebab saya belajar Maksudnya tema Sohor kini apa maksud Sohor? Sohor tu trending lah terkini. Macam Tersohor. Tersohor. Oh, sorry. Sohor. Nama tu mesti sedap. Betul. Sebenarnya kena nama tu tu ada. Nama pun macam Dia books punya on the go. nama, Tapi sebenarnya pinjaman berpukal. Tapi kita kena Kau sebab namakan. balon kan orang biasa je. Bila nak lama pula book grab lah. Sekarang macam-macam kan GPM betul, share. betul. Book, grab book lah, Lala book. Kemudian kita juga berikan anugerah kepada murid-murid yang mencapai nilam lah. Ada 3 bintang ke 2 bintang. Dan juga murid-murid yang telah Diorang sebenarnya tak kisah. Kecil-kecil hadiah pun tak apa. Tapi tak tahu sekolah menengah. Kalau macam akak, kedai RM2 tu je. Beli bersusun-susun. Memang diorang bekerja-kerja. Cikgu dah 20 cikgu. Akak ada program ni nanti akak kongsikan. Ya, akak ada program. Diorang akan buat isi borang. Cikgu dah 40. Dia akan dapat hadiah. Kalau macam sekolah menengah ni, nak tak diorang? boleh je. Hadiah dia nak juga ya. Alhamdulillah. Macam kami bagi voucher koperasi. Lagi suka diorang kan? Beli apa tu? Dia boleh beli. Koperasi beli tak apa-apa. Macam voucher RM10 boleh beli apa barang-barang koperasi. Nak beli. Mana berkorporasi pula dengan koperasi. Koperasi. Macam kita orang ni kedai Renso atau kedai RM2 lah. Susun semangat dia. Budak-budak kan. Sekolah menengah lah. Sekolah menengah pun kena sesuai jugalah hadiah. Okey, yang ini kemudian murid-murid yang telah mencapai tahap dan kita nampak bakat dia tu, kita buat pertandingan lah, resensi buku. Dari situlah kita dapat tokoh-tokoh nilam tu. Betul. Mereka hantar sebenarnya video. Satu keistimewaan pula sekolah asrama ni, mereka ni memang budak pandai dan ada talent. Ada talent. Yes, itulah macam berbanding dengan sekolah macam sekolah harian biasa, memang seksa nak cari. Dia macam sekolah rendah pun cari-cari. Kadang-kadang kita orang pun, cikgu sekolah menengah seronok tau bila kita orang nak asah daripada sekolah rendah. Sebab dapat akak pernah Nurin sama dengan Kayu. Nurin sekolah SMK 7. Cikgu SMK 7. Lah Kak As dapat Nurin. Jadi kami dah asah. Jadi diorang pun tengah mengasah sikit-sikit lagi lah. Tapi sayangnya Nurin insyaAllah dia kata dia akan wakil Johor. Dia akan dapat sekolah menengah sains di Johor. Wah, saya ingat saya dapat jumpa di Selangor dengan Nurin. Rupanya baru pergi semalam. Cikgu, saya dah pergi ke Johor. Saya cakap dia, wakil negeri Johor. Wakil negeri. Tokoh nilam. Awak tinggal tempat. Sayang, awak ada bakat. Tu cakap sekolah ni bagi-bagi hadiah. Betul-betul ini kelebihan sekolah berasrama lah. Kebanyakannya mereka ni memang budak pandai, senang nak diajar. Satu kelebihan. Jadi Fenty kena ambil satu kelebihan ni. Kita dah target dah macam form 3 ke form 2 dah tu saya ada dengan panitia lain lah. Okey, siapa yang okey kan. Siapa kita nak target lah, siapa dah ambil dah, tepikan dulu.
Jadi kita boleh asah bakat budak tu. betul. Sebab dia benda ni kena bela. Dia bukan boleh ambil cekup je. Awak jadi tokoh nilam. Tak boleh. Kita kena asah, tengok buku dia, tengok dia punya aktiviti dia punya tandingan apa. Masa dia masuk tu pun diorang ada CJ semua kan. semua Kita ada. dah nampak dah Nampak dia. dah. Tu Memang Alhamdulillah. kerjasama antara rakan guru, betul, panitia betul. memang beri komitmen yang baik. Macam ibu bapa juga. Ibu bapa. Sebab kita nak gambar-gambar tu pun ibu bapa bantu kita. Betul. Kemudian kita juga ada rangkaian lah dengan alumni tadi. Lepas tu media ya pernah juga masuk TV lah. Aisyah Najihah. Pasal mengenai ini sebab dia dapat bekas- tokoh nilam Negeri Selangor tu. Dia dipanggil untuk interview lah. Kemudian dengan apa tu alumni dengan jurulatih coaching lah daripada PIBG dan juga alumni. Ni yang bekas-bekas ni. Yang bekas-bekas. Bekas toko. Qayyum. Ini kita buat Google Meet lah sebab dah 2 tahun dah. Diorang pun Qayyum sekarang berada di mana? Dia UIA ambil law. Memang nampak. Dia memang dari dulu dah nampak dia. Pandai bercakap. Dia sekarang pun ada ajar public speaking. Dia dah ada. Alhamdulillah, ya bagusnya. Kena bagi sesuatu tu dengan dia orang budak-budak macam ni lah yang kita kena cari. Dia masih dengan sekolah lagi. Macam Kak As pun panggil juga dengan budak-budak. Macam Nurin dulu sebelum dia pergi ni asrama, Kak panggil datang sekolah. Dia ajar Ain. Jadi bekas-bekas lah. Aisyah tokoh-tokoh, atau bekas tokoh ni tak sempat pun pakai call je. Tanya macam mana asuh ajar, berkongsi. Betul-betul. Akak ada buat jugalah. Tapi ni lagi bagus lah. Dia punya boleh bekal-bekal. Sebab budak-budak tu dia sebenarnya nak pengalaman. Macam nanti dia cerita pengalaman. Jangan takut, jangan apa. Sebenarnya sedih pun takut juga. Sebenarnya. Okey, ada lagi cikgu? Tu je untuk hari ni. Apa mula sekali ada kata-kata the hikmat. more that you read, the more thing you will know. The more that you learn, the more places you go. Kata daripada Dr. Swiss ni lah. Yang ni kan bila letak dekat pusat sumber. Okey, alhamdulillah ya banyak yang dapat saya kongsi. Sebenarnya saya yang teruja tengok sekolah Cikgu Fenty SPP Gombak berkongsi dengan kita. Saya harap JPM yang di luar sana pun cikgu-cikgu juga guru besar yang ada, penongkanan yang menonton, boleh kita sama-sama. Sebenarnya guru besar penongkanan pun memain peranan penting juga yang membantu JPM. Kadang-kadang mereka pun tak dapat apa dia nak. Sebenarnya kan guru besar dan PK1 ni penongkanan naik ke atas tengok apa sebenarnya yang JPM, apa masalah JPM, apa salah kita boleh berinteraksi antara satu sama lain, tanya masalah guru pusat sumber ni. Sebenarnya diorang ada masalah tapi sebenarnya takut. Satu, Kak As ingatkan kita mesti ada hubungan yang baik dengan guru besar, ada hubungan baik dengan penolong kanan. Jangan kita tak nak kita cuba merendah diri, tanya dan minta bantuan mereka. InsyaAllah mereka akan membantu kita. Terima kasih Cikgu Fenty InsyaAllah kita akan jumpa dengan penceramah kita yang kedua yang begitu hebat. Sama-sama hebat semua orang hebat. Sebenarnya kita je semua hebat. Yang penting kita kena berusaha cuba habis baik. Terima kasih. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada. Kata orang tak kenal, maka tak cinta. Okey, maka boleh kiranya saya perkenalkan penceramah kita yang kedua, webinar pada pagi ini. Seorang guru pusat sumber yang banyak pengalaman dan banyak melahirkan tokoh-tokoh nilam daerah dan negeri Selangor. Alhamdulillah, tahun ni juga anak murid beliau akan mewakili Negeri Selangor ke peringkat kebangsaan. Okey, sebelum ini saya akan perkenalkan nama beliau ialah Puan Fadilah Kamarul Bahrin. Selamat datang Puan Fadilah. Bertugas di SK Saujana Utama. Mula berkhidmat sebagai guru
guru pada tahun 2007. Sebagai GPM pada tahun 2017. 10 tahun. Sebelum tu ramai lagi lah ya Puan Ya, Dila. saya baru 5 tahun. Oh, baru 5 Sebelum tahun. tu cikgu lain lah. dia Oh, cikgu masih lain. muda. Ya. 5 tahun tapi banyak kejayaan yang dicapai. Lebih kurang 5 tahun. Beliau menjadi GPM di SK Sarjana, menerima anugerah. Tak hebat ya? Hebat sangat ni. Anugerah APC pada tahun 2014, 2020. Masa PKP dapat anugerah APC. Sekolah beliau telah dinobatkan baru-baru ni. Sebelum tu saya ucapkan tahniah jugalah pada Cikgu Fadila, Tok Amun Sekolah SK Sarjana Utama telah dinobatkan Johan Pengurusan Pusat Sumber Cemerlang peringkat Selangor. InsyaAllah bulan 9 ni sekolah beliau akan mewakili Selangor ke peringkat kebangsaan. Kita doakan semoga Selangor mendapat tempat pada tahun ini. Ya, wakil nilam juga tokohnya dia sekali dua ya, pusat sumber dan tokoh nilam. Tahun ni Sekolah SK Sarjana Utama akan mewakili negeri Selangor. Okey, jom. Apa yang menarik di Sekolah SK Sarjana yang boleh Cikgu Fadilah kongsi kepada akak dan juga kepada JPM yang kat luar sana tu. Bagaimana beliau boleh melahirkan ramai tokoh-tokoh. Tapi satu keistimewaan sekolah ni, pelajar dia ramai. Betul Cikgu Fadilah? Ya, ramai. 3,200. 3,300. 3,300. Di situ ada kelebihan, ada juga kekurangan. Kelebihannya ramai pilihan. Dia ramai, dia boleh lahirkan tokoh. Sebab budaknya ramai, dia akan banyak pilihan. Dia boleh pilih budak-budaknya ya. Jadi kekurangannya tu di segi pengurusan nilam lah kan. Sebab bila ramai tu, bila dia menang tu saya rasa tabik spring akak. Sebab bukan senang nak uruskan nilam di sekolah yang murid ramai sampai 3,300 ya. Ni 1,000 pun, 1,000 lebih pun macam nak pengsan. Okey, dipersilakan Cikgu Fadilah. Baik, terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis Puan Astura binti Abu Bakar. Saya Cikgu Fadilah binti Kamabarin ingin berkongsi tentang program nilam dan program galakan baca yang dijalankan di Sutama. Sebelum tu, saya ingin kongsikan tentang pengalaman saya sebagai GPM selama 5 tahun menguruskan murid dalam program nilam dan program galakan membaca sehingga membawa murid-murid saya sehingga ke peringkat kebangsaan. Dah berapa kali Cikgu Fadilah? Lepas tu banyak kali dah. Bahasa, Ya. bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Johan kebangsaan. Tu saya Pada jumpa tahun tu. 2019, ha. murid saya berjaya mendapat Johan, tokoh nilam peringkat kebangsaan dalam kategori bahasa Inggeris. Adam. Ya, Adam Syami. Adam Syami. Adam Syami pun dah sampai ke MCKK lah sekarang ya. Murid-murid tokoh nilam ni biasa dia akan masuk ke sekolah sama penuh yang terpilih. Lepas tu pada tahun 2020, kedua-dua kategori. Adik dia tak silap saya. Ya, adik dia pula. Adik Adam. Ya. Dia masuk. Ya, adik Masuk. dia dan kategori bahasa Melayu pula pun berjaya ke peringkat kebangsaan. Alhamdulillah. Dan yang bahasa Inggeris tu berjaya mendapat tempat keempat. Adik Adam Ya, nama adik adik Adam. dia? Afiq Syami. Afiq Syami. Ya, Afiq Syami. Adam Syami. Sama Afiq juga Syami. dengan abang dia di MCKK. Oh, Ya. dua-dua beradik di Ya. sana. Alhamdulillah. Okey. Tengok ya, bila anak-anak ni dia berjaya, orang nampak ya budak-budak yang baca ni memang bijak. Kehebatan abang nama apa? Adam Syami. Memang kita orang sampai kagum. Wow, dia boleh ingat semua, dia cerita pasal perang. Ya, Saya betul. ingat sangat ya, perang dunia, tanya je apa tentang perang dunia, dia boleh kupas tentang perang dunia. Setakat kita luar-luar je, ini dia mendalam-mendalam. Lepas tu tahun mana saya jumpa, adik dia rupa sama. Adik lebih dia pun kurang. hebat juga. Ya. Okey, Cikgu Fadilah. Dan tahun ni insya-Allah saya akan bawa lagi seorang murid ke peringkat kebangsaan dalam kategori bahasa Inggeris Ya Allah, juga. ya Allah, semoga berjaya ke tahun Semoga ni. doakanlah ya untuk insyaAllah, negeri insyaAllah. Selangor berjaya di peringkat kebangsaan. Sebenarnya tak ada tips yang mengatakan untuk kita nak pilih murid tu untuk tokoh nilam ni. Sebenarnya dalam panitia tu sendiri, kolaboratif antara panitia tu sendiri dalam program-program seperti storytelling, sajak, pertandingan bercerita tu sangat membantu sangat dalam pemangkin sebahagian tokoh nilam ni. Pemilihan tokoh nilam. Kita dah nampak panitia dah buat, pejabat Ya. bahasa Inggeris dah buat, BM dah buat. Jadi Betul. kita ambil mereka. Cuma kita kena Gilap gilap lagi dia lah. dalam tokoh nilam ni dia tak seperti bercerita. Kita Ya, kena ya. ajar dia Kita cara sesuaikan dengan kepasan. syarat-syarat Ya, untuk betul. jadi tokoh nilam lah pula. Mereka Betul. ni bercerita je. Tapi sebenarnya kita nak cari budak yang berani. Betul. Bila budak tu berani, memang boleh. Kalau budak malu-malu tak boleh. Sebenarnya nak kata murid tu kena pandai, tidak. Tak, Dia kena yes. holistik. Dia semua Ya, kena betul-betul. ada. Kurikulum, dia Peribadi kena dia akademik, pun, peribadi ya. pun nak kena ada. Dan bacaan nilam dia pun kena tinggi. Yes.
Untuk tokoh nilam ni kita tak boleh nak ambil budak yang tak suka membaca. Betul-betul. Kita nak ambil select je budak tak suka membaca, tak boleh. Sebab tokoh nilam ni dia melibatkan isu-isu semasa. Isu-isu semasa yang dia suka perlu mesti dikupas. membaca. Ya, mesti budak boleh membaca dan boleh mengupas apa yang persoalan tentang nilam. Jadi untuk pemilihan tu tidak semestinya kita ambil okey murid ni bercerita, okey kita ambil murid bercerita. Tidak. Kita kena buat pemilihan sama murid. Kadang-kadang murid tu pendiam je kita nampak. Tapi murid yang saya bawa ni bukannya murid yang Aktif. kita nampak dia memang excellent di sekolah, tidak. Saya try Kita untuk buat kita congkil congkil dia. sebenarnya. Itulah matlamat kita Betul. sebagai GPM ni, sentiasa cari congkil murid. bakat-bakat budak. Betul. Ya, pelajar-pelajar kita. Kadang kesian sebenarnya dia malu. Malu. Kadang dia tak tahu saluran mana dia nak pergi. Jadi kita sebagai GPM atau sebagai cikgu, kena carilah budak-budak macam ni. Sebenarnya betul. ada keistimewaan dalam setiap budak. Betul. Anak-anak kita tu memang ada keistimewaan dia. Mungkin dia hebat di sini. Ya, betul. Mungkin dia hebat daripada segi sini. Okey. Cikgu Fadila berjaya lah ya. Ramai sangat. Saya tengok kat melawat sekolah dia. Penuh kat di tiang-tiang tu, sebagai sebenarnya itu satu benda yang baik saya rasa. Bila Cikgu Fadila tampal gambar-gambar itu sebagai motivasi, inspirasi kepada kawan-kawan lain. Aku pun nak juga gambar aku tampal dekat dinding, kat tiang-tiang tu kan. Kalau saya betul, pun betul. saya nak orang tampal muka Jadi saya inspirasi. dekat. Bila kita tampal kat dinding tu sebagai kebitaraan nilam, murid-murid akan bertanya, cikgu saya macam mana cikgu saya nak capai? Macam mana cara nak capai jadi Maknanya tokoh nilam? Tercapai apa yang Fadila nak. Cikgu Fadila nak supaya ramai cikgu-cikgu sekolah sarjana ni lahirkan tokoh-tokoh nilam. Daripada situ Walaupun kita rasa murid nampak ramai. kecil. Ya, Kita betul. rasa tampal muka Betul. budak tu aja benang apa-apa. Jadi sebenarnya kita tak nampak budak-budak lalu-lalu kat lorong tu kan. Allah, ada Inspirasi satu hari. untuk dia. Yes, betul. Ya. InsyaAllah lah kita akan lahirkan lebih ramai tokoh-tokoh nilam pada masa akan datang, terutama di sarjana. Okey. Seterusnya tentang program galakan membaca, saya ingin kongsikan tentang program galakan membaca yang Catat dilaksanakan di sekolah. GPM ni kalau boleh catat lah. Takut. Tapi ini boleh juga kita tengok balik di YouTube kan bagi Ya, semula. betul. Sebab banyak sangat ya Cikgu Fadila nak kongsikan macam mana apa aktiviti yang dibuat untuk menggalakkan anak-anak murid di sarjana membaca buku. Betul. Bukan baca je, catat sekali. Betul. Dalam program di sekolah ni kita perlu ada kolaboratif dengan panitia-panitia dalam mewujudkan program-program yang berimpak tinggi. Kalau kita buat program melukis itu lebih kepada melukis ke mewarna itu boleh. Dia lebih kepada mewujudkan kreativiti kalangan murid. Tapi kita perlu mewujudkan program-program yang memberi Ada dia membaca idea, lah. dia memberi idea yang benar untuk mereka berfikir secara kreatif dan inovatif. Kebat lah, Inilah betul, program kebat. kebat. Ya. Program kebat tu perlu diselitkan. Dalam program nilam tu sendiri kan kita minta murid membaca dan minta murid menulis. Ya. Di masa yang sama Dia buat kita buta suruh minda. dia orang buat Ha. buta minda untuk mereka mencari apa maksud satu perkataan yang tidak dia difaham. betul. Di situlah wujudnya Maknanya kita kolaboratif antara kebat. selitkan literasi maklumat. Betul, Dalam tu literasi semua maklumat. ada. Maknanya Betul. jangan cakap kita tak buat. Sebenarnya GPM ni semua buat. Ya, kita akui semua Ya. GPM buat, tapi kadang-kadang dia tak tahu ini literasi maklumat ke, ini ke ni kebat. Sebenarnya semua GPM ada buat. Semua dah ada. Dah ada dah. Semua Ya, dah ada. betul Dia tu. aplikasi. Bila dia membaca, dia aplikasi dengan cara dia bercerita. Melakonkan. Dalam program nilam tu kan, kita kena isi dalam program nilam tu, kena isi Ya. sama ada dia buat aktiviti. Ya, aktiviti dia apa, melakonkan, dia bersajak. membaca. Itulah kebat di situ. Ya, betul. Jadi, guru-guru GPM yang lain perlu melahirkan murid yang bukan setakat membaca, kadang-kadang membaca saja, lepas tu dia tidak melakukan aktiviti selepas membaca itu. Sebenarnya kita nak tengok dia boleh keluarkan Ya, apa yang dia baca. keluarkan Itu yang idea. kita nak tu. Betul. Cakap baca, habis. Dia telan. Tapi ramai murid macam tu lah. Ya, Dia kebanyakan baca saja. betul. Yang keluar tu berapa orang ni yang terkeluar ni. Antara program yang saya buat program galakan baca yang saya buat di sekolah adalah program lisensi buku. Dari pertandingan lisensi buku tu kita dapat congkir bakat murid. Ya, di situ kita boleh congkir bakat murid. Selain daripada tu, dalam program nilam kita akan buat, macam tahun lepas kita kan COVID kan, COVID-19. Masa PKP tu. Jadi semua program saya banyak secara Semua online. online. Yes. Kami wujudkan TV PSSD Sarjana. Dan kalau GPM nak tengok program-program yang kami buat, GPM boleh tengok di YouTube, YouTube TV. TV PSSD Sarjana. Segala program panitia, segala Semua masuk program dalam tu. sekolah, pusat sumber dimasukkan dalam tu. Jadi kolaboratif dengan panitia ni sebenarnya sangat dekat dengan pusat sumber. Pusat sumber. Ya.
Okey, selain pada tu program jom baca 10 minit, jom baca 5 minit di kelas sebelum kita memulakan sesi pembelajaran. Baca 5 minit. Ya, kita minta pengawal-pengawas ni menghantar box ke kelas-kelas. Box ke kelas-kelas untuk bacaan dan minta pengawas juga untuk kutip semula box tu hantar ke pusat sumber. Selain daripada tu sebenarnya program bacaan Yasin setiap minggu hari Jumaat tu adalah program bacaan juga. Ya, betul. Program panitia agama. Jadi kita relatekan pusat sumber ni dengan panitia tu. Dan berkolaborasi dengan Dan agama kooperasi dah. dengan agama. Lepas tu macam program HIP. HIP pun banyak HIP, buat program. Read bahasa 5 Inggeris, minutes. ya. Read 5 minutes. Lepas tu dia akan buat pertandingan storytelling. Itulah kita nak tarik murid-murid yang ada bakat sebenarnya kita tak nampak, yang dia boleh melahirkan murid-murid yang sangat cemerlang. Dan dari situlah kita akan tarik murid tu sebagai tokoh nilam. Nak kena rajin sebenarnya. Ya, nak kena rajin. JPM. Betul. Sebenarnya kau kira penat. Tapi sebenarnya kita kena rajin. Kita fikir macam mana kita nak lahirkan budak-budak Nak yang lahirkan berjaya. murid tu. Kita kena cari. Betul. Kena berusaha sikit lah. JPM ke cikgu-cikgu ke kan. Kena keluar Kena daripada keluar. kepompong selesa Ya. sebenarnya. Tapi dalam tokoh nilam ni bukan dia setakat baca kan. Ya, dia kena dia boleh bercerita, Ya, dia boleh bercerita. menyampaikan apa yang dibaca. Itu sebenarnya tokoh nilam, bukan Ya. baca-baca. So, akak pun belajar juga. Dulu kan selalu hantar budak-budak yang banyak baca, beribu. Tapi bila sampai sini, Tapi dia tak boleh bercakap. yes. Dia tak boleh bercakap. Tu cakap, ya Allah senyap je. Kak As, kenapa anak mereka tak boleh bercakap? Ya. Dia nak cakap, ni budak tu baca banyak. Oh sebenarnya Tidak. baru akak belajar. Oh budak-budak yang tokoh-tokoh nilam ni kena yang boleh menyampaikan apa yang dia baca. Itu sebenarnya. Belajarlah dari situ, akak belajar sikit ya. Tapi sebenarnya nak wujudkan tokoh nilam ni, kita kena kolaboratif dengan pihak ni juga kan. PPD. PPD kena wujudkan satu Ya, program. Macam di betul. PPD Kuala Selangor, dia ada buat bengkel. Oh, Sebelum untuk pertandingan, budak-budak. untuk Bagusnya. bengkel. Bengkel tu dalam 3 hari. Tahniah PPD Kuala Selangor. Alhamdulillah, memang kami akan buat tu. Jadi di situ budak Jadi dia ada PPD pengalaman. lain pun boleh ikut Ya. jugalah. Contoh ya kepada PPD lain bagaimana bukan SK Sarjana hanya je yang berdiri sendiri Tidak. untuk melahirkan tokoh-tokoh nilam, tapi Puan Fadilah kata PPD juga memainkan Mainkan peranan peranan. Ya. untuk dia buat bengkel, buat apa, panggil anak-anak ni. Betul, panggil anak-anak Oh ni. alhamdulillah. Masa bukan pandemik hari tu, masa bukan COVID hari tu, kami memang turun. Kami libatkan perpustakaan, Okey. Tunuda, Ah. kami libatkan PPD. Budak Mereka- tokoh-tokoh ya, ni? Tokoh-tokoh yang sebelum dia bertanding tu mereka akan ada bengkel lah. Kita kata bengkel. Alhamdulillah, bengkel. saya harap pihak-pihak PPD pun ada yang mendengar, boleh kita contohi benda yang baik. Saya rasa memang bagus lah. Ya, betul. Sebab saya pun ada kongsi dengan Puan Azlina ya. Ya, Puan Dia Azlina, pun boleh PPD. ajar JPM ni ke SST, Ke SSTP, ke USTP dia ke ajar pula buat file. Betul. Aduh, saya kagum sangat ya PPD Kuala Selangor. Tahniah. Patutlah ramai boleh melahirkan perusahaan pusat sumber cemerlang. Kuala Selangor dua-dua berjaya. Tokoh nilam pun Kuala Selangor. Tahniah Kuala Selangor. Saya rasa harap PPD lain juga boleh mencontohi. Ya, Kita kita ajar jatuhkuasa juga dari kalangan JPN kami juga. Ya, Kami juga yang menguruskan Oh. untuk buat dia punya acara program kan. Okey, Kami di kalangan kami AJK. sebenarnya ini yang kita nak. Ya, betul. Bukan kita tak, sebenarnya sekolah kita ni tak boleh Betul. berdiri sendiri ya, kena Betul. bantu pada ibu bapa juga. Ibu bapa Ibu memang bapa penting lah. Ibu sebab bapa saya tengok paling Adam, penting. Ya, ayah dia betul. tunggu kat sebelah. Betul. Ya, Adam ni bapak dia boleh ayah dia boleh tunggu, ayah dia ajar buat skrip. Ya Allah, cakap hebatnya ayah dia. Sebenarnya di belakang anak-anak ya, ni. PPD, lepas tu community, ibu bapa Ya. itu memang sangat penting memain peranan dalam program nilam dan program galakan baca ni. Betul-betul. Alhamdulillah. Satu ilmu ilmu sebenarnya dah lama tapi jarang kita nak highlightkan ya. Benda-benda macam ini sebenarnya kita kena duduk sama-sama bincang baru boleh berjaya. Ya. Memang Sebenarnya lebih kepada kempen tau. Kalau program Ya, galakan baca ni kena kempen banyak kepada murid. Bagi saya lah. Sebab Sentiasa mengingatkan. Sentiasa mengingatkan murid. Ya. Sebenarnya Saya murid saya kita kan 3,000. Saya murid saya 3,300. ya betul lagi lah. Memang Sentiasa nak ingatkan. Kalau bercakap tu kan, kalau kat radio sekolah akak kan Allah baca buku. Kita pun yang tua ni pun selalu kena suruh Selalu kena diingatkan. ingat, Apatah betul. lagi pula anak-anak ni. Okey, ada lagi Cikgu Fadilah? Apa? Lebihnya kepada lepas tu program literasi maklumat lah. Program literasi maklumat Ni yang selalu buat dijalankan di masa? sekolah. Ya. Dia selalu buat masa bila ni? Literasi maklumat ni tahun lepas kami memang buat semua secara online. Oh, okey.
Kami pamerkan literasi maklumat, murid kena baca bahan yang kita pamer, sama ada di YouTube, di YouTube TVPSS ataupun kami bagi book flip je. Book flip, murid baca, tapi selepas tu ada dia Ada dia punya latihan, latihan. ada, okey, Ya, dia betul, kena betul. jawab. Jawablah, quiz lah, Literasi macam tu, ya, quiz itu lah. literasi maklumatnya yang kita dapat pada murid. Tapi semua dalam bentuk online lah tahun lepas. Ya, okey. InsyaAllah tahun ni kita Tahun pun ni, akan kita teruskan jugalah. Online. Secara Lepas tu yang online. boleh bersemuka pun Ya, kita boleh juga. Sebab kita dia ni buat pameran bergilir. lah. Kita buat pameran di kawasan sekolah supaya murid boleh nampak lah dia punya pameran bertema tu. Dan sekolah kami, di kawasan sekolah kami juga ada banyak taman lah. Taman sains, taman matematik. Memang Ya, banyak. memang beri impak pada murid. Waktu pembelajaran, murid akan turun ke taman ilmu matematik, taman ilmu sains untuk mereka Ada menjawab burung. soalan-soalan dia. Menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan pembelajaran PDPC, bukan hanya di kelas kan. Bukan pusat sumber je. Satu sekolah Satu ni. sekolah. Pusat Kita sumber. bawa murid ni di luar kawasan sekolah. Dah di ada luar ya. sekolah. Ya, GPIJ semua kalau nak tengok contoh lah. Sekolah-sekolah yang bagus, yang hebat. Boleh kita pergi sekolah SPP Gombak tadi. Kalau sekolah menengah lah. Kalau sekolah rendah, kita boleh pergi ke sekolah cikgu SK Sarjana Utama ni. Di sekolah menengah dia pun dua-dua sekolah ya, sebelah-sebelahan yang wakil pergi kebangsaan kan. Okey. Lagi Lepas tu kita boleh buat bengkel bersama penulis. Ya. Macam tahun lepas kebetulan penulis tu berada di sekolah kami, cikgu sekolah kami, PK Curriculum. Okey. Jadi dia yang berikan bengkel penulisan kreatif tu. Pada budak tahun? Pada budak tahun 5 dan 6. Oh, tahun Tapi 5 dan sambutan memang Ya. Lah lebih budak tinggi ramai. lah. Tapi tak boleh lah sebab kita kena had PKP kan. kan masa tu PKP. lagi ketat lagi. Betul, ya. Okey. Lepas buat bengkel tu, kita tak nak sekadar bengkel saja. Murid kena menghasilkan. Menghasilkan penulisan kreatif Yes, tu. betul, Sama betul, ada betul. dia sajak ke, cerpen Dan ke, kalau tidak nanti puisi. habis ceramah habis gitu. Ya, dia tak ada impak tak kepada ada murid. bengkel. Ya, Ya, tak ada betul-betul. impak Biar kepada kita murid. nampak apa hasil dia. Betul. Budak-budak ni. Tahun 4, tahun 5. Itu boleh kolaborasi juga dengan cikgu BM kan? Betul, kolaborasi Panitia BM. Selain daripada itu, saya juga buat di sekolah untuk menggalakkan murid baca. Kami buat pinjaman kelompok di kelas-kelas. Pinjaman kelompok tu kami sediakan satu box buku dan letak di setiap kelas. Buku pun Banyak. banyak. Berapa kelas sebenarnya? Satu aliran saja 13 kelas. Satu aliran saja 13 kelas. 3,000 budak mau berapa kelas semua? Ada Ya, enam? banyak box kena sediakan. Tapi kita kena rekod lah. Murid pinjam. Betul. Walaupun di dalam kelas, murid kena rekod pinjam pulang buku tu. Menggunakan pinjaman kelompok di kelas lah. Itu antara program yang kami lakukan lah. Selain daripada Betul, tu, macam memang respect sangatlah sekolah-sekolah yang budak ramai, dia boleh urus semua tu. Aduh, tak ada tapi tak ada excuse ya cikgu-cikgu sekolah yang setakat 600, 700, 800, 1000 cakap tak boleh buat, dia tak boleh buat. Ni contoh sekolah yang 3,300 boleh buat aktiviti nilam di dalam kelas, di sekitar sekolah. Ya, maknanya bagus Fadilah. Satu contoh yang baik sekolah, ya, jadi contoh GPM yang bagus, yang orang kata kreatif. Ya, jadi memang GPM yang luar sana ni tolonglah mencontohi. Muda lagi, baru 5 tahun tapi tengok dia boleh bangunkan pusat sumber. Alhamdulillah. Okay. lepas tu kita kena juga wujudkan peranan ibu bapa tu. Komuniti dan PIBG dalam program menggalakkan. Selalunya ibu bapa tu membaca. tolong buat apa tu? Kalau kita buat pertandingan lah. Kita buat pertandingan. Tapi kalau online kan selalu ibu bapa akan tolong. Ya, ibu bapa akan tolong. Macam Kak buat sudut nilam, sudut baca di rumah. Ya, betul. Masa Macam tu ni lah perpustakaan keluarga. rumah Memang dia dah parents cantik dia ya, punya. betul. Baru kita nampak kan waktu dia orang ambil gambar kat rumah. Betul. Nak bagi nak createkan membaca tu dalam keluarga. Sebabnya kena mula dari rumah juga kan. Betul. Untuk program baca ni. Jadi yang lain tu Ni Quran Hours semua satu Malaysia lah Quran kan. Hours, lepas tu literasi. Okey. Tu je lah dia punya perkongsian sekolah kami tentang program galakan baca dan program nilam. Kenapa sampai boleh mencapai sampai ke peringkat tokoh nilam tu? Sebenarnya rezeki lah, rezeki. Tapi murid-murid pun semua hebat-hebat. Ya, betul, tapi betul, rezeki berpihak pada sekolah kami. Dan masa yang sama, GPM main peranan untuk melahirkan tokoh-tokoh nilam di peringkat sekolah. Bagi sikit nasihat. Tak adalah nasihat pun. Sebenarnya untuk pemilihan tu, kita tak boleh memandang dari satu sudut lah. Kita kena pandang holistik. Murid tu bukan saja kita tengok dia pandai, kita terus select dia. Tidak. Kena tengok dari segi akademik, dari segi dia punya kurikulum, dia bagi segi sasia dia, ketokohan dia sebagai pemimpin.
Nak pilih tu Nak pilih pun tak Nak pilih semestinya bukannya guru, semestinya. budak-budak pengawas tak semua. Bukan, tak Maknanya dia semestinya. meliputi Betul. pengawas sekolah pun boleh, pengawas surau Betul. boleh. Maknanya semua orang dia kena ada terlibat. extra. Kita nampak Yes. antara semua murid 3,000 Apa murid ada ni dia terlebih? extra daripada Ah. orang lain. Itu kita pilih. Sebabnya dia bukan membaca, dia bukan hanya buat resensi buku. Dia juga kena bersoal jawab tentang soalan-soalan isu semasa. Ya, betul-betul. Muhammad Dia boleh Adam menjawab. Syami Ya, tu, memang Adam hebatnya Syami dia tu, juri dia kata orang lain tak dapat jawab soalan isu semasa Ya, yang luar betul, negara, betul. tapi dia boleh, maknanya dia membaca. Ya, Untuk tokoh nilam ni maknanya kita perlu pilih murid yang banyak membaca. Walaupun dia merekod tu tak nak, tapi kita tahu dari segi ilmu dia, kita tanya soalan, dia boleh menjawab semua soalan isu semasa luar negara apa semua. Maknanya dia banyak membaca, bukan saja baca buku fizikal, tapi buku yang secara maya, secara digital. Kami juga ada buku digital juga kami sediakan untuk murid. Satu yang kami buat yang rak digital tu, Ya, tapi dikatakan ada dia tak masalah boleh copyright pula. kan. Yes. Ambil ni Blink punya lah. Blink ada, tapi Blink ni lebih kepada buku bahasa Blink Melayu bahasa lah, Melayu. buku Blink lah. Sebab Blink alhamdulillah lah, Blink ada bagi kita berapa ribu buah sekolah telah menerima secara percuma. Oh, percuma. Ada sekolah-sekolah yang terpilih dapat percuma lebih kurang 200 buah buku tak silap saya. Akak dapat lah alhamdulillah. Jadi kita boleh kongsikan dengan mula buat juga anak maya bila kata kena tangkap sebab copyright Tak tu boleh, kan. copyright. Jadi terus terhenti. Tak Betul. berhenti tak berani nak kongsi. Kadang betul juga ya kita ciplak copyright orang punya. Jadi Tak kononnya boleh. kita punya Kecuali kalau jadi- kita hasilkan sendiri kan dekat sekolah, bahan-bahan yang PDPC yang cikgu-cikgu hasilkan, yang cikgu kita buat boleh tu kita masukkan. boleh masuk. Ya. Video-video Ya, cikgu-cikgu kan video-video. masa PKP diorang buat video itu pun Itu boleh. adalah salah satu bahan sumber. Pada JPM ya, kalau rasa macam tak ada bahan lah kak. Sebenarnya masa PDPC tu cikgu ramai buat PowerPoint. Ambil PowerPoint tadi boleh jadi dimasukkan dalam video, Ya, betul. dan jadikan video boleh masuk dalam TVSS, boleh masuk kat jadi YouTube. YouTube boleh. Mungkin setiap sekolah pun ramai YouTuber kan. Ya, betul. Ada je sekolah tu cikgu ni ada YouTuber, ni ada YouTuber. Jadi minta tolong mereka pun boleh. Kita ambil bahan-bahan mereka tu. Okey, alhamdulillah banyak yang dikongsi oleh cikgu Fadila ya, yang boleh kita jadikan contoh. Memang digalakkan dah ya. Kalau nak melawat pun boleh. Memang meriah sekolahnya ya. Macam-macam ada inovasi, macam boleh melawat cikgu Fadilah punya sekolah. Dua-dua sekolah kat dah sampai, SMK pun dah sampai, SK pun dah sampai. Memang dua-dua ada kelebihan. Semoga ya Selangor akan berjaya menempatkan diri pada 5 terbaik pun dah alhamdulillah ya, sebab satu Malaysia ni hebat-hebat sekolah. Tapi kita pun ada kehebatan juga. Selangor pun ada kehebatan juga. Okey, terima kasih kepada cikgu Fadilah berkongsi ilmu dengan akak, dengan JPM semua di negeri Selangor. Mungkin ada bukan di Selangor aja, mungkin di luar pun ada dengar kita punya program ni. Jadi kalau ada yang datang melawat pun lah, kalau boleh lepas bertanding lah ya, Ya, nak datang betul. melawat ni pada sekolah Cikgu Fadilah SK Sarjana Utama Kuala Selangor. Kuala Selangor ya, kata dengan kampung ni sekolah bandar di Kuala Selangor, tapi di bandar. Itu tengah bandar ya, Kuala Selangor. Terima kasih Cikgu Fadilah. InsyaAllah ya, kalau kita ada kesempatan lagi pihak SCCP mungkin akan menjemput Cikgu Fadilah. Mungkin selepas berjaya jadi Johan Pengurusan Nilam, Johan Nilam, Johan Pengurusan Pusat Sumber, kita akan jemput lagi Cikgu Fadilah berkongsi lagi kejayaan di sini tentang sekolah SK Sarjana Utama ni. Di Sarjana, tagline dia. Okay. Sekian, terima kasih. Okey, sekarang ni akak ya
Kak As nak kongsi juga sedikit info-info bagaimana pula. Tadi kita dah dengar 2 penceramah kita mengadakan program membaca program apa. Tapi sekarang ni akan nak kongsikan pula bagaimana nak galakkan anak-anak ni. Selalunya inilah masalah JPM. Baca suka tapi tak suka nak catat. Nak catat dalam buku nilam ke, dalam borang ke, memang tak suka. Masalah. Kebanyakan selalu telefon, Kak As, macam mana nak galakkan budak-budak ni, nak suruh dia menulis dalam buku. Memangnya kebanyakan bila kita pilih nak cari buku nilam, awak banyak baca? Banyak cikgu, 1000 cikgu. Tapi tengok buku tak ada, bukti tak ada, evidence tak ada. Jadi sini, sekolah apa yang sekolah akak buat, akak akan kongsikan ya. Ni tajuk akak ni, bagaimana nak menggalakkan murid-murid merekod di dalam buku rekod bacaan nilam. Buku nilam ke, dalam borang nilam ke. Okey, satu akak buat di sekolah, baca, tebus dan menang. Ini sekolah rendah sesuai lah. Tapi saya rasa tengok tadi Cikgu Fenty cakap dia pun ada buat, saya rasa sesuai juga untuk sekolah mendengar. Tapi hadiah tu kita kena ubah-ubah sesuai jugalah. Baca, tebus dan menang ni sekolah akak buat ni 2015 dah buat ni masa pergi peringkat kebangsaan. Tapi dah lama tak buat. Tapi tiba-tiba terpanggil, terjumpalah ada satu form tu sekolah mana. Terima kasihlah sekolah tu ya. Dia buat cantik, lepas tu akak ambil, akak ubah suai. Ya. Baca, apa? Tebus, buat apa? Menang. Okey. Tamanya, budak-budak mesti, anak-anak ni mesti meminjam buku. Pinjam ke atau baca ke. Habis dia pinjam bahan bacaan tu, kemudian dia rekod dalam buku. Tak kisahlah buat dalam pusat sumber ke, dalam kelas ke pun boleh. Akak ada kat sekolah, ada buku nilam dan satu dia ada borang nilam. Memang ada. Borang nilam selalunya nak akak letakkan dalam pusat sumber. Supaya kadang-kadang kalau tanya, tertinggal lah cikgu, buku nilam tertinggal kat rumah lah cikgu. Mulalah, ya cikgu pun dah nak marah, dah jadi marah dah. Jadi, borang nilam memang ada kat dalam pusat sumber. Setiap kelas akak, diorang ada file sendiri, dan file kelas-kelas akak letak. Jadi, diorang boleh ambil. Budak-budak dah tahu dah. Kalau diorang masuk waktu rehat ke, waktu balik ke, pagi ke. Sebab pusat sumber akak 6.45 dah buka. Ya, budak-budak dah datang 6.45 dia pagi-pagi datang, memang akak suruh naik ke pusat sumber 6.45, pusat sumber akak dah mula sampai pukul 3 petang. Jadi murid yang melepasi target bacaan mereka ni lah akan menebus hadiah. Dia ada borang, nanti tunjukkan borang dia. Tengok ada 20, ada 1, 2 sampai 25. Mana 25 tu akak akan ambil buku dia, dia ambil itu sebagai evidence. Lepas tu akak ada jual juga ya, borang ni, baca tebus dan menang ni ada borang. Bayar beli RM1 lah, sebab itu pun putus state. Duit tadi yang RM1 tadi akak belikan hadiah tadi. Itu yang pergi kedai RM2 tadi tu. Ya, duit tu pusing balik nak putus state dan belikan hadiah untuk anak-anak ni balik. Ya, jadi akak ambil, lepas tu mereka perlu bawa buku nilam ataupun borang nilam, tak kisahlah buku catatan ke, buku BM ke, tak kisah, boleh. Ya, jadi masa tu nanti akak akan tanda tangan kat situ ya. Bilangan buku, berapa buku? Cukup 25. Tik, 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 tik. Lepas tu akak cop. Lepas tu, selalunya kalau tak sempat JPM buat atau pakak buat, anak murid yang pengawas, ketua pengawas semua akak latih. Mereka bantu akak sebab nak tanda tangan tu. Maknanya budak-budak tak boleh tipu. Kadang-kadang kalau kita tak tanda tangan, dia orang boleh tipu. Cikgu ini saya dah baca dulu. Sedangkan benda tu dia dah kira yang hadiah yang pertama tadi tu 25. Jadi akak akan chop semua muka surat mana yang dia dah ambil hadiah, dia nak tebus hadiah tu. Okey. Lepas tu yang satu yang sebenarnya dia orang ni boleh dapat masuk bilik angkasawan, dapat dia orang menonton video kat dalam bilik angkasawan ni ya. Ni yang dia orang suka ni, paling istimewanya dia orang dapat masuk ke bilik angkasawan. Kat sekolah kak ada bilik angkasawan. Selalu bilik angkasawan ni tak besar, kecil. Jadi budak-budak yang hebat-hebat macam ni lah, yang banyak dah baca, yang selalu dapat hadiah ni, akak bawa masuk dalam bilik angkasawan. Ni cara nak menebus hadiah dia. Tu ya, ada gambar-gambar nanti boleh tengok kat dalam ni. Semua macam mana proses untuk tebus hadiah ni. Memang suka ya budak-budak. Inilah kita nak galakkan supaya dia mencatat. Kalau setakat dia baca, dia cakap cikgu saya dah baca, memang tak terima. Ada evidence, ada bukti dia baca, baru akak keluarkan hadiah. Ambil, tanda tangan, chop, kemudian terus dia boleh pilih. Maknanya dalam tu selalunya akak tulis kat situ. Kalau 25 boleh dapat bekas pensel. Sampai 50 dia akan dapat buku. Sampai ni macam-macam. Tapi kalau tak sempat, apa yang ada dalam atas meja tu, jadi diorang boleh pilih hadiah dia. Ya. Ni ya, dapat tiket masuk bilik angkasawan ni. Ada gambar-gambar ni. Budak-budak memang suka. Tapi PKP ni akak dah lama tak buka bilik angkasawan ni. Hari ni nak mula balik. Limitkan yang pelajar lah yang masuk ke bilik angkasawan. Yang satu akak ada anggrek book move.
Anggrek book umum ni akak ada gunakan beg. Tu super jugalah baklon. Diorang pakai kotak tapi akak ni pakai beg. Beg ni akak beli. Kan orang tanya beli kat mana Kak As? Ni akak pergi kedai GM Kelang. Diorang selalu offer-offer tu. Beg tarik tu macam budak-budak sekolah punya beg tu. Akak belilah warna pink dan purple sebab bandar anggrek. Purple, anggrek Wanda ya. Jadi pakai beg tarik tu budak-budak memang teruja. Boleh dengar dia okey. Diorang akan naik atas lah. Baklon ni, anggrek book move ni ditempa oleh cikgu lah. Kak As, saya nak hantar ke tu. Jadi pengawal besar semua ni akan bergerak. Hantar beg ni ke kelas-kelas mana yang dia hantar. Tak banyak lagi beg ni. Masih lagi ada yang pakai kotak, ada yang sikit-sikit lah Kak je. Sebab harga dia pun lebih kurang RM70. Kat Shopee pun RM65 tapi bayar lagi post dia pun kat RM70 juga. Jadi sekarang ni ada berapa je beg akak, InsyaAllah akan bertambah lagi lah. Kalau boleh banyakkan beg tu. Jadi budak-budak suka. Senang nak tarik. Sebenarnya kalau kotak tu kesian budak-budak kan kecil-kecil nak bawa pergi kelas. Jadi bila tarik tu seronok. Bila dengar pergerakan roda tu, dia kata dah sampai dah buku. Seronok mereka ya. Murid akan baca. Dalam tu akak letakkan dalam beg tu. Tu ni budak-budak dia susun. Misal ada buku dah kira 40 ada dalam beg tu. Ada 40, 45 lah dalam beg tu akak masukkan. Lepas tu pengawal besar sumber ni dah tahu cikgu. Awak saya bagi tahulah. Ataupun saya akan rekod dalam buku. Awak hantar beg-beg ni ke kelas-kelas. Jadi budak-budak bila sampai kat kelas tu, dalam beg tu ada buku dan ada fail kelas tu. Kalau siapa yang ada buku nilam, dia akan terus bawa buku nilam lah. Tapi dalam beg tu ada borang nilam. Jadi dia ambil terus buat. Nanti habis semua, cikgu tu akan pulang. Pengawal sumber akan kutip beg ni. Cara anggrek book move bekerja. Macam mana dia bekerja? Okey, dari satu, relief di hati. Ni semua cikgu ni. Semua cikgu GPM, inilah selalunya relief. Itu saya akak bagi nama relief di hati. Nama mesti boom. Wow. Ya, sebenarnya biasa je semua relief. Semua GPM jangan cakap lah. Semua kena relief. Kalau satu hari kadang-kadang mengah. Saya kat mana ya saya terjumpa cikgu tu. Akak tahu tak? Saya relief memang setiap hari memang tetap. Tu saya terkejut jugalah. Saya pun lupa siapa yang kongsi dengan saya. Dia memang ada relief tetap. Kalau cikgu tu memang bersalin ke apa, dia akan terus masuk sampailah cikgu tu datang ke sekolah. Bayangkan bila cikgu ni, GPM ni nak buat menguruskan pusat sumber. Sebenarnya benda-benda ni kita tak habis cerita daripada jadi GPM tahun 2000 sampai hanya nak pencen ni. Itulah masalahnya. Cikgu GPM mengeluh dia orang masih lagi tak dapat waktu, masa 20 sampai 25. Ada juga patut dia bagi relief. Jadi benda ni kita boleh bincang sebenarnya dengan PK1 ataupun dengan guru besar atau dengan pengetua. Sebab benda ni tak habis. Tanyalah pihak PPD ke, PSSTP ke, mereka pun tak ada jawapan. Sebenarnya kena ada satu perbincangan. Ceritakan masalah kita, macam mana kita nak buat, macam mana kita nak urus pusat sumber kalau kita penuh masa sampai 20, 25, kadang ya Allah kesian sangat. Ya. Relief di hati. Ini waktu relief dia bawa murid. Selalunya akak kalau tak dapat relief pun, akak ambil tengok jadual relief tu, tengok kalau ada tahun 6. Sekarang ni kita PAJSK, kita kena nak ambil budak-budak tahun 6 ni supaya dapat kerja PAJSK untuk markah ni. Dia dah dapat 1 bintang. Inilah kerja GPM. Tolonglah ya para GPM semua. Cari, kalau tak ada relief, macam sekolah akak, kadang GPM akak tak adalah terbeban dengan relief. Alhamdulillah ya. Guru faham saya, PK pun faham. Ya, tugas-tugas GPM ni berat. Jadi memang hari-hari ada relief tapi tak banyak, setengah jam, kadang 1 jam. Jadi kalau tak ada dapat sampai masa tu cikgu pula tak ada banyak yang tak hadir. Jadi akak tak ada relief, akak akan ambil. Akak tengok jadual tu relief tahun 6. Jadi akak memang ambil budak tahun tahun 6 ni buat nilam di dalam PSS. Borang memang dah ada sebab kita nak kejar sampai akhir tahun nanti PAJSK diorang dapatlah 1 bintang. Inilah GPM, tugas GPM-nya sentiasa berfikir bagaimana untuk dapatkan bintang, bagaimana nak bantu anak-anak ini bintang supaya CJ mereka tu tak adalah tinggal kosong. Ya, ada nombor apa ke ya, sebab dalam tu ada hemat bantu. Takkanlah budak-budak nak pergi ke rumah anak yatim apa. Dulu ya ada remok. Memang kita selalu bawa budak-budak pergi keluar. Sekarang ni dah tak ada. Ya, sekarang ni semua mengharapkan nilam. Inilah tolongnya GPM semua, tolong adik-adik akak ya semua, tolonglah budak-budak ni. Budak tahun 5, tahun 6. Yang penting tahun 6 yang nak habis ni kita kejar mereka. Relief je
panggil dia orang masuk pusat sumber. Minta dengan cikgu tu. Kalau boleh cikgu tu pun ikut sekali lah bantu kita. Sebab kita kena terang budak-budak. Dia orang jaga disiplin budak lah. InsyaAllah. Ya. Pastikan budak bawa lah buku ataupun tu akak ada buku, diorang ada buku dan satu borang di pusat sumber. Memang ada. Biar je. Nanti bila dah akhir esok, kita ambil borang tu, kita ambil buku tu, kita cantumkan berapa dia dapat. Kalau hari satu, satu hari dua pun, dia patut yang masa kita relief, lama-lama insyaAllah sampai dah akhir tahun tu, dapat dicapai 1 bintang. Ya. Lepas tu, PSS sediakan borang nilam. Kenalah kita sebagai JPM sasa berfikir macam mana nak naikkan rekod-rekod ni. Ini ada ya, nanti akak kongsikan gambar-gambar dia waktu relief. Kalau masa bulan puasa ni lagi ya. Kita buat giliran. Macam akak sekarang ni bulan puasa, setiap pagi dah ada kelas-kelas masuk dalam pusat sumber, kita ada kuis agama. Kita suruh baca buku dan kuis agama. Setiap kelas terlibat. Tahun ni pergi sembahyang duha. Lepas tu yang kelas ni mengaji. Kelas ni masuk pusat sumber buat nilam. Alhamdulillah ya, berkolaborasi dengan panitia agama. Mereka memang selalu cari. Kalau tanya agama ada apa aktiviti, masukkan pusat sumber. Kalau panitia BM pun ada apa tak aktiviti, masukkan pusat sumber. Jadi kita ni sentiasa ada di mana-mana kita ada. Jadi kita kena carilah. Ya, jangan kita tunggu, duduk. Memang dia orang pun kadang segan nak panggil. Tapi sebenarnya kita pergi. Tanya, BI ada apa? Bahasa Inggeris, BM buat apa? Matematik buat aktiviti apa? Jadi kita dulu, kita boleh pinjamkan alatan, kita boleh pinjamkan buku. Jadi sentiasa bersama dengan mereka, berkolaborasi ya. Macam Cikgu Fenty cakap, macam mana dia berjaya? Sebab sentiasa bersama. Macam Cikgu Fadilah ceritakan tadi. Pun sentiasa bersama dengan panitia. Sebab kita tak boleh seorang-seorang, penat. Ya, atau kata penat kak, memang kalau kita bekerja sendiri seorang-seorang, memang kita penat. Kita minta bantuan dengan kawan-kawan kita. InsyaAllah mereka akan membantu kita. Ini ya yang akak punya kata-kata hikmat daripada akak. Orang tak tahu, kita bagi tahu, itu maksudnya menyampaikan. Orang dah tahu, kemudian kita bagi tahu, itu maksudnya mengingatkan. Kan kita sentiasa kena ingatkan, orang lain ingatkan kita, kita ingatkan orang lain. Jadi tidak heranlah kalau kita terjumpa maklumat yang sama di mana-mana. Okey, salam kemaafan dan salam Ramadan. Kerana insan bukan saja menyampaikan tetapi insan juga mengingatkan. Sekian, terima kasih. Majlis menjemput Cikgu Suryani binti Mahidin, GPM dari SK Setia Alam, mewakili daerah Petaling Perdana akan menyampaikan bicara buku beliau yang bertajuk Seni Mengubah Nasib. Pengarangnya Charles Saputra. Dipersilakan. Orang yang miskin boleh menjadi kaya. Yang lemah pula boleh menjadi kuat. Yang hina tidak mustahil akan dipandang tinggi jika kita tekad untuk berubah dan berusaha bersungguh-sungguh dengan hanya memulakan satu langkah. Buku Seni Mengubah Nasib yang ditulis oleh Charles Saputra ini mengandungi 161 muka surat. Buku ini diterbitkan oleh Putih Press pada tahun 2021. Buku ini adalah buku motivasi. Ianya sesuai untuk mereka yang mencari kekuatan dan sokongan moral untuk diri sendiri. Sama ada anda seorang pelajar, apatah lagi jika anda sudah bekerja. Buku ini amat sesuai untuk anda. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan pengarang buku ini. Charles Saputra dilahirkan di Jawa Tengah, Indonesia. Beliau adalah lulusan dari Universiti Yogyakarta. Beliau telah mula menulis semenjak bergelar mahasiswa lagi. Beliau sangat aktif dalam bidang jurnalisme. Selain menulis buku, beliau turut menulis di media massa, sama ada untuk media massa tempatan maupun kebangsaan. Buku ini memaparkan tabiat hidup dan cara belajar 15 para jenis yang terkenal di seluruh dunia. Persamaan dan perbezaan tabiat hidup dan cara belajar mereka boleh memberi inspirasi dan panduan kepada pembaca untuk berubah seterusnya mencapai kejayaan hidup. Selain itu, turut dikupas tentang sumbangan para jenius ini kepada dunia. 15 para jenius yang dibincangkan termasuklah Bill Gates, pencipta Microsoft, Mark Zuckerberg, pencipta Facebook, Thomas Alva Edison, pencipta lampu elektrik, dan James Sidis yang dikatakan menguasai 200 bahasa di dunia.
Pembaca akan terinspirasi dengan cara hidup mereka, terutama ketika zaman kanak-kanak, dan ada dalam kalangan mereka yang menghadapi kesukaran serta cabaran dalam menempuh kehidupan mereka. Ada yang miskin dan tidak dapat menghabiskan pelajaran di sekolah. Kerana kekurangan itu, mereka bangkit dan berjuang untuk membuktikan kepada orang lain yang mereka ada sesuatu untuk dibanggakan. Kadang-kadang, apabila berlaku sesuatu kekecewaan dan kegagalan dalam hidup, kita pasti ingin bangkit dan melupakan semua perkara itu. Apa yang berlaku, mereka juga tidak mengikut perasaan dan berserah. Tapi mereka berubah dan berusaha untuk melakukan sesuatu agar dapat melupakan kesedihan itu. Ternyata usaha itu sangat membantu mereka untuk lebih berjaya, malah menjadikan mereka terkenal di seluruh dunia. Sebelum ini, kita mungkin mendapat kritikan daripada orang lain tentang tabiat hidup dan cara belajar kita yang sedikit unik dan berbeza dari kebiasaan orang lain. Padahal, ianya merupakan cara belajar kita yang tersendiri. Jadi, mengapa kita perlu rasa rendah diri dan menukar cara belajar kita supaya sama dengan orang lain? Sekiranya cara itu menenangkan kita dan kita tahu hasil yang kita perolehi daripada cara tersebut. Namun begitu, tidak salah jika kita meniru tabiat hidup dan cara belajar orang lain, khususnya orang-orang yang berjaya. Apatah lagi, orang-orang yang jenius yang terkenal dalam bidang masing-masing. Sebenarnya, peniruan adalah salah satu proses belajar. Dengan peniruan ini, kita dapat mewarisi kecerdasan dan kejeniusan mereka. Kemampuan meniru yang dimiliki oleh manusia adalah kemampuan luar biasa. Ramai orang yang berjaya hari ini meniru gaya hidup orang yang sudah berjaya. Pengarang ini berjaya menambat hati pembaca, khususnya saya, kerana ayat dan bahasanya yang mudah difahami. Isi penting yang diberikan tidak meleret dan tidak membosankan. Olahan ayatnya membuatkan pembaca ingin mengetahui apakah kisah seterusnya yang berlaku pada para jenis yang dibincangkan. Pengarang ini juga berjaya menyeimbangkan antara nama para jenis yang lama dan jenis yang baru. Generasi baru sudah tentu dapat mengenali para jenis lama yang banyak memberikan sumbangan kepada dunia. Pembaca boleh menilai sendiri antara tabiat hidup dan cara belajar mereka. Terdapat pelbagai tabiat hidup dan cara belajar yang unik dan menarik yang boleh kita ikuti dalam buku ini. Saya pasti anda akan terinspirasi apabila membaca buku ini. Lebih banyak anda gali, lebih banyak hasilnya. Sekian, terima kasih. Sebelum berakhir, saya mewakili jawatankuasa webinar merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam memastikan penganjuran webinar ini berjalan dengan jayanya pada hari ini. Pautan kehadiran telah kami kongsikan di ruang komen. Isi kehadiran dan rekodkan dalam SPL KPM. Mohon maaf dari saya andai ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis pada pagi ini. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah, yang kekurangan itu adalah kelemahan dari pihak kami. Terima kasih kepada Cikgu Suryani. Giliran resensi buku daerah seterusnya akan dilaksanakan oleh Daerah Kelang. Terima kasih.